Emin tahu ramai yang ambil endah tak endah berkaitan dengan perkara ini. Bila dah terlewat nanti barulah ramai yang buat bising bertanya, kenapa tak beritahu awal-awal? Kenapa tak ada pengumuman awal-awal dan pelbagai lagi alasan yang diberikan? Jadi dalam video pada kali ini, Emin nak memberi peringatan buat kesekian kalinya kepada mereka di luar sana yang masih lagi mungkin tidak mengetahui berkaitan dengan perkara ini ataupun terlepas pandang. Sangat-sangat penting sebenarnya, sangat-sangat crucial, terutama sekali kepada mereka yang terlibat sebelum berakhirnya tahun 2023 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, tahun 2023 bakal berakhir dalam beberapa hari sahaja lagi, dalam kurang daripada 2 minggu sebenarnya, dan kita bakal memasuki ke tahun baru tahun 2024. Okay, ini berkaitan dengan STR 2023 yang mana mungkin ramai yang terlepas pandang, mungkin ramai yang merasakan dah tak perlu lagi mengetahui berkaitan dengan STR 2023 ini, yang mana anda mungkin salah. Mungkin anda salah seorang daripada yang terlibat berkaitan dengan perkara ini. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan tuntutan untuk STR 2023 bagi fasa 1 sehinggalah ke fasa keempat, dan mungkin juga ada yang berkaitan dengan fasa kelima untuk mereka yang telah pun menghantar rayuan yang diluluskan, yang mana sebelum ini berkemungkinan besar telah pun gagal kredit, terutama untuk fasa keempat dan kelima, serta mereka yang menuntut secara tunai. Okey, fasa keempat dan kelima ramai yang mengatakan bahawa mereka tidak menerima dalam akaun bank mereka atas alasan apabila disemak adalah kerana terutama sekali bagi kategori isi rumah. Kalau pemohon suami tapi nombor akaun bank kepunyaan isteri, ini yang banyaknya terjadi untuk fasa keempat dan kelima, di mana mereka ini telah pun gagal dikreditkan, tidak berjaya untuk dimasukkan ke dalam akaun bank. Kerana cuba bayangkan, nama pemohon adalah suami tapi nombor akaun bank kepunyaan isteri. Jadi sistem akan detect di situ akaun bank atas kepunyaan orang lain tidak match ataupun sama dengan nama pemohon, menyebabkan berlaku kegagalan untuk pengkreditan ke dalam akaun bank. Okey, apabila ini terjadi, anda sebenarnya perlu ke mana-mana cawangan bank simpanan nasional untuk mengambil secara tunai. Okey, harus diingatkan mereka yang boleh mengambil secara tunai adalah pemohon. Sebagai contoh, kalau katakanlah tadi nama pemohon adalah suami, nama akaun bank isteri, gagal dikreditkan, suami yang perlu pergi ke mana-mana cawangan bank simpanan nasional untuk mengambil tunai tersebut. Jadi banyak sebenarnya yang terlibat dengan kes sebegini, terutama sekali untuk kategori isi rumah. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, kerana nama pemohon dan nombor akaun bank itu perlu match. Walaupun sebelum ini untuk fasa ketiga, kedua dan ke-1 tidak ada masalah, tetapi fasa keempat ini seolah-olah seperti menyatakan bahawa nama pemohon dan nombor akaun bank itu perlu sama, tidak boleh kepunyaan orang lain walaupun suami dan isteri. Jadi untuk mengetahui berkaitan dengan perkara ini, sebenarnya anda boleh log masuk ke dalam My STR anda di bantuantunai.hasil.gov.my. Perlu masukkan nombor MyCard anda, kemudian masukkan password, dan selepas itu ambil semakan permohonan. Dan di bahagian atas itu sebenarnya adalah untuk STR 2024, yang mana anda perlu pastikan juga di situ untuk STR 2024 statusnya sekarang ini adalah dalam proses. Okay, di bahagian bawah itu ada semakan STR 2023. Klik pada semakan STR 2023 tersebut untuk dibawa ke STR 2023. Kemudian selepas itu di bahagian bawah ada maklumat bayaran. Di situlah anda perlu menyemak maklumat bayaran untuk setiap fasa anda, terutama sekali seperti yang diberitahu sebentar tadi untuk fasa keempat dan mungkin juga fasa kelima bagi mereka yang telah pun menghantar rayuan. Kalau katakanlah di situ gagal kredit, bermakna anda perlu mengambil tunai anda di mana-mana cawangan bank simpanan nasional sebelum, ingat tu, sebelum berakhirnya 31 Disember 2023. Okay, ini juga termasuk dengan mereka yang sememangnya mengambil secara tunai. Mungkin sebelum ini terlepas pandang mengingatkan sepatutnya masuk ke akaun bank. Tunggu daripada fasa pertama sampailah ke fasa terakhir, fasa keempat.
tak juga terima ke dalam akaun bank, dan apabila semakan dilakukan menunjukkan anda sebenarnya harus mengambil secara tunai. Kalau ini adalah ceritanya anda perlu mengambil secara tunai di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional sebelum berakhirnya 31 Disember 2023. Ingat tu, ini adalah peringatan kepada anda kerana nanti selepas 31 Disember anda dah tak boleh ambil lagi tunai-tunai ini. Walaupun kepada mereka yang gagal kredit tadi, kalau terlepas pandang untuk mengambil tunai, selepas 31 Disember tidak lagi boleh menuntut tunai tersebut. Rugi di situ. Jadi lakukan semakan segera di MySTR seperti yang diberitahu sebentar tadi di bantuantunai.hasil.gov.my. Kalau anda gagal untuk masuk ke dalam MySTR, mungkin akibat daripada ketelaluan yang terlupa ataupun mungkin belum ada akses dan sebagainya, anda juga boleh menghubungi 1-800-882747 untuk menyemak status berkaitan dengan perkara ini atau pergi ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dengan anda untuk membuat semakan. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan SKK. Ini juga sangat penting, skim khairat kematian untuk STR 2023. Bagi kematian yang berlaku antara 1 hari bulan Januari 2023 sehinggalah ke 31 Disember 2023, waris-waris boleh menuntut skim khairat kematian sebanyak RM1,000 di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional yang berhampiran dengan anda. Perlu membawa dokumen seperti sijil kematian, MyCard anda dan sebagainya. Dan harus diingatkan, hanya waris-waris yang sah yang telah pun diletakkan dalam STR itu saja yang boleh menuntut skim khairat kematian RM1,000 ini. Okey, kebiasaannya untuk skim khairat kematian ini tuntutan boleh dilakukan sehingga ke Januari 2024. Ini adalah kebiasaannya, walau bagaimanapun harus menunggu sehingga maklumat terkini dikeluarkan. Tetapi untuk mengelakkan daripada kekesalan, kekecewaan, anda boleh membuat tuntutan tersebut sesegera yang mungkin sebelum berakhirnya 31 Disember 2023. Dan harus diingatkan, untuk yang layak menuntut skim khairat kematian ini adalah bagi kematian mereka yang menerima sumbangan tunai ramah 2023 atas kategori isi rumah ataupun bujang warga emas sahaja. Untuk bujang 21 ke 59 tahun, waris-waris tidak layak untuk menuntut bagi skim khairat kematian ini. Untuk maklumat lanjut, anda boleh pergi ke bantuantunai.hasil.gov.my atau anda juga boleh membuat semakan di mana-mana Bank Simpanan Nasional yang berhampiran dengan anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini, berkaitan dengan prosedur dan perkara-perkara yang harus dilalui untuk menuntut skim khairat kematian RM1,000 ini. Jadi guys, diingatkan sekali lagi, yang pertama adalah tuntutan bagi mereka yang menuntut secara tunai ataupun gagal kredit boleh menyemak dalam maklumat bayaran untuk STR 2023 anda dengan cara log masuk ke dalam MySTR ataupun menghubungi 1-800-882747 atau ke mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional yang berhampiran dengan anda. Okay, yang kedua tadi adalah berkaitan dengan skim khairat kematian RM1,000 bagi kategori isi rumah ataupun bujang warga emas yang meninggal dunia. Waris-waris yang sah boleh menuntut skim khairat kematian sebanyak RM1,000 di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional yang berhampiran dengan anda. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.